orang untuk bersaing kan, bila tak ada persaingan, it's a bit slightly macam memang berpakat. Aku faham konsep bersepakat dalam maju ke depan, tapi bila level big studio tak ada persaingan sesama sendiri langsung, dia buat bagi ada dia macam hit plateau lah. Dia macam Media Prima akan tunggu gaya Infinitus campak apa lepas ni. So gaya campak apa je, Media Prima akan let's go long. Astro pun kita boleh marketkan Raja Lawak, nanti kita boleh panggil dia orang datang promote. So we have the eyeballs. So ekosistem tu dah jadi macam conveyor belt, which bagi aku taklah salah, tapi maksudnya variasi tu kurang ada lah, kecuali benda tu datang secara internal. Maksudnya mungkin Black Flag, Joel. So Joel rasa nak go into a different kind of movie, then baru Black Flag. So organically daripada Astro Shaw. In terms of investment, aku tak rasa Astro invest anything dalam local film punya art house, kecuali macam yang regional ada lah, macam filem Anggi Noen yang science of fiction, ataupun Api Chatpong punya Cemetery of Splendor. But locally, kecuali dia orang produce which is the Garden of Evening Mist tu kan, which is a good initiative. Cuma aku harap yang bila tak laku tu tak adalah bos-bos atas Henry Tan ke rasa panik yang lemak, nobody is watching our movie, oh my god, let's go back to making focusing on genre film ke. Sebab benda tu berkait kan, maksudnya untuk kita buat next movie, this movie has to return investment to investor, and dalam proses engkau nak pergi minta ke Finas pun, engkau perlukan track record kan, maksud commercial track record selain pada filem yang siap sebelum ni. Maksudnya whatever accolade engkau boleh dapat pun, commercial track record pun memainkan peranan dari sudut juri ataupun siapa-siapa memandang benda tu yang macam dia ni boleh handle duit tak, nak minta banyak ni, boleh filem dia sebelum ni pun tak ada siapa tengok langsung, macam mana. So benda tu berkait-kait kan. Dia bukan setakat di making movie saja kan, maksudnya dia berkait dengan bisnes, dia berkait dengan few benda yang macam tu lah. Okay. Aku nak go back to dana tadi yang kita bincang pasal dana. Kita tahu government bagi dana untuk majukan industri filem kita, untuk bagi pada penggiat-penggiat untuk menghasilkan filem-filem yang bagus, yang boleh bawa nama Malaysia. Right? Kat sini aku ada dengar kan orang industri bercakap tentang isu ayah kau gosip mengatakan bahawa ya betul, dana itu dapat oleh Finas, tapi dana itu diberi pada Finas tapi dapat kepada orang-orang yang tak sepatutnya. Bila ditanya balik, aku pernah juga berjumpa dengan panel-panel yang meluluskan projek-projek ni. Jadi aku kemukakan soalan kepada dia. Kenapa filem-filem yang macam ni dibagi dana? Maknanya selepas result dia keluar lah. Selepas result yang keluar dan kita tengok resultnya, kita rasa macam kita tak boleh terima. Akulah, mungkin orang lain boleh terima kan. Aku tengok sama lah kita, sama. Kan, tak boleh terima. Aku tak perlu bagi contoh lah filem-filem apa. Tapi filem-filem kebanyakan lah, bukan semua tapi kebanyakannya dapat kepada pegiat-pegiat begini. Maknanya bila aku tanya dengan panel ini, dia kata proposal dia orang bagus. Proposal dia orang bagus, sebab tu kita manalah tahu filem dia akan jadi macam ni. Tapi bila kita baca on paper, dia sangat bagus. Sebab tu kita luluskan projek dia orang. Dapat dana ni. Right? Jadi kat sini maknanya macam mana kita nak atasi masalah ini. Maknanya dana itu patut dapat kepada orang yang sepatutnya. Dapat kepada Din Syed ke, kepada Sanjay ke, kepada Fendi ke, dan nama-nama lain lah, yang kita kata dia orang dah tunjuk dah, dia orang dah pergi dah, first step dia orang dah jejak kaki ke sana dah, kat luar. Orang dah terima dia orang kat luar. Dan support dia orang ini, bagi grant ataupun dana ni pada dia orang. Maknanya wajar atau tak, maknanya pihak Finas, kalaulah ada lagi lepas ni dana dikeluarkan lagi, kalaulah wajarkah dia orang juga harus melihat productionnya, team productionnya, maknanya who's yang akan run
production ni. Maknanya dari skop, atau hang ada pandangan lain macam mana nak atasi masalah ni? Sebab proposal bagus, on paper bagus, look good and everything, tapi bila buat jahanam. Ni masalah konsep cash out. Sebab sistem mana-mana sistem buatan manusia, Ron, orang akan take advantage je kalau orang memang nak take advantage. So tak ada foolproof sistem bagi aku lah. Dalam konteks masalah ni is, engkau ambil pandangan ni, Ron. Habuan yang dikejar lah duit dana, which is duit grant. Bila grant tak payah bayar. 1 juta ke 2 juta ke tak payah bayar kan. Buat proposal tu, kalau pandang dari sudut aku nak duit 2 juta cemek, aku pergi hire budak MMU, budak sekolah grafik dahsyat ke apa, ke Senfed ke mana ke, buat layout, buat key illustration, aku berhulu 5,000, 10,000 lah. 2 orang budak dahsyat ke dekat. Proposal tu berapa keping sangat. And bila present, tak ada apa yang akan apa yang akan menggari dia orang untuk bertanggungjawab ke atas apa yang dia orang present. So, tapi bila kita pandang dari sudut orang yang duduk di sebalik meja pula, so maksudnya orang yang kerja dia lulus dan ataupun maksudnya projek ni patut direkomend ke tak, patut dapat ke tak, kan dia akan ada panel lah. So kalau kau duduk di panel pula, kau tengok orang present not bad, yang datang separuh abad, umur 50, 40 lebih, tak mungkin lah orang-orang, maksudnya pandangan orang biasa kan, maksud tak mungkin lah grown up yang datang present solid, aku nak mempertikaikan apa-apa tentang dia, sebab whatever yang dia present tu look good kan. So bagi aku itu sebenarnya yang orang boleh upah untuk look good, but the intention tu dari awal lagi, it's not about making movie, it's about cashing out on easy money. So bagi aku ini yang lintah. Ni masalah individu. So bukan dalam filem je, maksudnya Malaysia ni memang dia punya salah satu segmen populasi demografik dia adalah Grand Shark orang panggil. So diorang ada geng-geng macam ni yang memang cekap up dapatkan grant. Tu masalah. So maksudnya macam mana nak lenyapkan dia orang kan? Memang tak boleh. So maknanya tak payah ada dana lah macam tu. Dia macam mana? Satu, dua is engkau kena faham dalam realiti dunia. Kalau Din minta, Fizi minta, Sanji minta, engkau minta, aku minta, Iwe minta, Mama Khalid minta, Aflin minta, semua lah minta. Semua ni tak boleh duduk jadi panel lah. So siapa yang duduk dalam panel? So siapa yang tahu kata orang ni real ke tak? Orang ni tak real, orang ni betul, orang ni tak betul. Siapa yang nak jadi orang yang verify kata dia ni pembikin sebenar, ataupun dia ni pembikin palsu, ataupun dia ni memang pembikin dah 40 tahun tapi memang hampir. So benda tu pun menjadi orang kata apa, kesukaran Syed Finas lah. Yang aku okey adalah kita antara negara bertuah yang ada pelbagai insentif. Pelaksanaan insentif tu ada kelemahan dia dari ada aspek-aspek teknikal lah, maksud aspek macam ni kan, which dia macam mana dah lah dia orang buat kerja, kita nak bagi dia orang settle ke masalah ni pula, which is Finas kena cari mekanisme untuk macam mana mengurangkan ketirisan lah. And aku rasa benda tu pun dah perbincangan dah maksud Abang Haris Sulong apa semua, maksud side panel advisor pun memang ada banyak bincang on macam mana nak tackle masalah ni lah sebenarnya. Okay, ni Hans ada masuk kat sini. Hai Hans. Hans ada komen sini, dia cakap Hans mana? Hans Alini ke Hans Isaac? Hans Isaac. Dahsyat chairman. So, chairman kita. Sebab semi nak buat duit sebelum shoot. Duit patut on camera aja. We will not let this happen anymore. Ni dia cakap pasal apa? Dia cakap Ketirisan dana tu. Ketirisan apa? Kita bincang tadi.
So dia sendiri pun kat sini dia kata maknanya dia akan pastikan bahawa benda tu tak akan berlaku lagi, keterisan macam tu tak akan berlaku. It's good, right? It's good. Thank you, Datuk Han. Alright. Okay. Kita pergi lagi ke okay, kita ada aku ingin sentuh pasal film festival. International Film Festival yang dekat luar. Tadi kau cakap kita tak perlu target untuk film festival. Kita just buat filem aja, jangan target film festival. Tapi tidakkah film festival yang kat luar, yang international film festival macam macam Venice ke, macam Toronto ke, Amsterdam ke, dia orang Rotterdam ke, kan? So dia orang sebagai jambatan, maknanya untuk keluar. Maknanya dia orang sebagai jambatan. Festival ni sebagai jambatan. Maknanya kita buat filem bukan target untuk masuk festival, tapi festival ini sebagai satu jambatan untuk keluar. Maknanya salah satu jambatan, salah satu jalan untuk keluar. Hang agree atau tak dengan tu? Itu satu soalan. Hang agree atau tak dengan itu sebagai satu jambatan? Yang kedua adalah adakah jalan lain selain daripada festival untuk bawa filem kita keluar? Lagi sekali bro, yang soalan kedua tu. Adakah jalan lain selain daripada festival untuk bawa filem kita keluar? Okay. Sebelum aku terlupa, aku kena mention sikit pasal festival ni. Sebab lately ni aku rasa dia dah makin teruk festival online ni. Sebab Free Filmway is macam platform macam Facebook tapi untuk film festival. So dia dah membuka ruang bisnes kepada setengah-setengah individu kat luar. Maksud ni bukan masalah Malaysia ni, masalah dunia, industri filem dunia. Maksudnya yang kalau kau masuk Free Filmway adalah macam-macam beribu lah festival lah. Maksud festival filem daripada saiz nyamuk ke saiz amoeba, aku rasa segala jenis. And banyaknya festival ni adalah skim buat duit. Yakni festival tu tak wujud. Wujud pada nama and engkau hantar $50, $25 submission, and then tahu-tahu 3 bulan kemudian diorang pun bagi tahu, kata congratulations, engkau menang kategori kategori screenplay. Curation tak ada nothing lah, tak ada lah. Maksudnya tak ada apalah. Scam jugalah kita kata. Dan ini bagi aku macam first minta simpang lah member, jangan percaya, jangan siapa yang nak yang maksudnya student-student yang nak push work sendiri keluar, better check festival yang proper festival, sebab festival yang asli harusnya ada program Q&A, screening, so ada workshop, things like that. So benda yang akan membantu kita bukan setakat exposekan filem kita pada khalayak lebih besar, tapi juga exposekan the network pada kewujudan diri kita sebagai pengkarya. And scam ni kalau boleh tak payahlah So berbalik pada filem festival. Ada dengar juga pasal benda tu. Maknanya mungkin kita pernah borak dulu kot pasal isu ni yang ada yang kat Facebook dibuka So sama juga aku pun advice juga, maknanya pastikan dulu festival tu, maknanya sebelum nak apply, pastikan bahawa memang diiktiraf festival tu, bukannya yang scam punya. Alright. So yang kedua, berbalik kepada fungsi festival. Fungsi festival kan, festival ada secara dasar dia, festival tu adalah cultural celebration. Maksudnya filem sebagai salah satu cultural product. Sebab tu kalau kita tengok ada certain festival tu bersifat fokus kepada satu-satu kelompok. Contohnya New York Asian Film Festival. So di New York ada banyak festival lain juga, ada Tribeca, ada apa-apa. Tapi New York Asian Festival fokus dia adalah curate filem-filem interesting untuk that particular year ataupun dalam kalender tahun sebelum submission date tu,
dia orang akan kumpulkan di satu tempat, which is New York lah, obviously, and expose to orang New York, macam window to the world lah, window to the Asian world. So sama di tempat Udin ni ada macam tu, Poland ada macam tu. So dalam konteks sebenar festival juga adalah, festival adalah jambatan untuk orang yang nak main liga lain. Maksud filmmaker nak cuba buat benda yang di luar kotak ataupun limitasi negara sendiri. Contohnya, atas sebab gaji lebih besar, creative buzz lebih maksud creatively kita boleh be more adventurous, khalayak lebih besar. So it's a form of career progression. It's not, paling busuk dia adalah pergi beramah mesra, bersantai lah. Macam aku selalu pergi lah, suka bersantai lah. Tapi sebenarnya itu maksudnya sebenarnya adalah itu adalah jambatan kepada distribution. So bila filem tu pergi, ada distributor yang akan berada di setiap festival yang real lah. Sebab dia orang akan be part of the festival punya community kan. Dan akan membuka ruang dan peluang kepada filem, bukan filem aja, malah director atau pelakon, sampai ke level negara lah. Sebab kalau menang, Parasite menang PAM dia Korea dapat nama. Dan dengan distributionnya apa semua sampai ke Oscar, Korea dapat nama. So is a package lengkap yang dialah satu tangga liga lain. Maksudnya kalau kau main Liga Malaysia, probably nak main Liga Korea atau Liga Jepun, macam itulah. So pada dasarnya itulah festival punya fungsi. Alright. Tapi dia stay maknanya di draft kat dunia jugalah. Maknanya kalau kau bagi contoh macam Parasite kan, so dia dekat Cannes, lepas tu dekat apa nama Academy kan. So maknanya di draft dunia lah. Maknanya diterima dunia. Tapi banyak filem pun yang dah pergi, macam Pengabdi Setan didistribute di 46 negara seluruh dunia. So main dekat Hong Kong, main dalam panggung maksudnya bukan DVD maksudnya main panggung di Hong Kong, main panggung di European countries, di Latin America countries. So